Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, sebelum kita nak mula pada kita punya surah Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah ayat apa tadi? Ayat apa Linda? Ayat 13 start pada qalu. Oh, ayat 13 ya, start pada qalu ya. Okey, dalam Quran ni dia dah ada fi'il ya. Fi'il tu kata kerja, lepas tu dia dah ada isim ya, lepas tu dia dah ada haraf. Haraf tu harfu tadilah dia dah ada semua macam-macam. Sebelum ni kita dah nak mula fokuskan pada fi'il. Kita cakap ya sebab banyak fi'il. Kalau kita tinggal nanti lambat sangat kita nak kenal dia ya. Okey, cuba Linda upload di skrin yang qala tu. Yang list fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar tu. Dia daripada kamus biru. Qala. Kalau tak jumpa cakap ya. Kita akan kata go through lah. Kita akan go through yang ini, apa tengok perubahan dia ya. Okay, kawan kita akan upload. Kita ambil satu sebab ini ada qalu ya, ayat surah Al-Baqarah kita ya, page 3 ayat 13 dan kita bermula dengan qalu. Qalu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi masana. Ini yang kawan kita share di skrin. Atas sekali kalau kita tengok ya, sebelah hitam yang bulat tu ya, sebelah dia tu ya. Dia ada qala. Qala banyak dalam Quran ya. Qala dalam Quran. So qalu. Kita tengok kolom yang pertama kita ya. Okey, kolom yang pertama kita ad-dhamir. Tu yang grey yang pertama. Ad-dhamir maksudnya kata ganti diri. Ada di situ ya. Ada huwa, huma, hum. Tengok yang hitam ya. Ikut susunan ya. Huwa, huma, hum, hiya. Ustazah akan baca setiap kalilah rasanya. Bagi kita tak hafal pun kita boleh ingat ya. Huwa, huma, hum. Okey. Yang lepas tu hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Inilah dia dhamir yang ada dalam Quran ataupun dalam bahasa Arab lah ya. Huwa, huma, hum, tiga yang pertama itu adalah muzakkar, untuk male lah. Untuk male, muzakkar ya. Lepas tu bawah dia muannas. Dia selang-selikan ya. Tiga yang pertama muzakkar, tiga yang kedua muannas, tiga yang seterusnya muzakkar, muannas. Apa diulang? Cumanya ana dengan nahnu dua-dua pun boleh pakai. Muzakkar pun boleh pakai, muannas pun boleh pakai. Ya, okey. So, sekarang kita nak tengok fi'il madhi kita. Okey, fi'il madhi ni susunan dia memang kalau huwa tu seorang lah ya. Huwa untuk se. Dia bukan saja seorang. Kalau orang seorang lah. Kalau dia haiwan seekor. Kalau dia benda akan jadi kuantiti dia se. Macam tu ya. Okey. Bukan merujuk kepada lelaki. Memang muzakkar artinya male. Tetapi bahasa Arab ni orang lelaki ya male. Haiwan kalau jantan male, tetapi dia ada benda-benda yang duduk di bawah kategori male, tetapi nanti yang kata tak ada kena-mengena pun dengan jantan betina, tak ada. Cuma kategori keperkataan sahaja ya. So kalau yang huwa tu memang kuantiti dia se ya, se satu, huma kuantiti dia dua ya, hum kuantiti dia tiga dan lebih. Okey, ya, sama je. Yang bawah pun semua sama. Diulang balik ya. Hiya tu semua sama. Okey, kalau ikut term, istilah dia, huwa dipanggil mufrad. Mufrad maksud dia se. Satu tadilah. Huma dipanggil muthanna. Kalau hum dipanggil jamak. Sama je. Seterus pun diikut yang samalah. Okey, kita tengok fi'il madhi kita. Start daripada qala. Ya. Qala, okey, fi'il madhi. Maksud dia telah berkata. Maksud dia ya. Macam mana nak tahu? Sebab Ustazah dah tahulah. Macam mana nak tahu? Kena terimalah. Qala memang maksudnya dia telah berkata. Dia tu lelaki ke perempuan Ustazah? Tengok sebelum dia, huwa. Huwa tu kita kata lelaki lah. Kalau dia telah berkata, maksudnya
yang berkata tadi adalah huwa. Ini dia dah letak, dia dah susun. Jadi kita perlu nak kata hafal ke faham gitu saja. Ya. So di dalam setiap fi'il tu berderet-deret ya, turun dari atas sampai ke bawah. Qala, untuk dua orangnya qala tambah alif qalu. Tengok perubahan dia di hujung. Awal dia semua sama. Qa. Tapi nanti ada berubah sikit ya nanti ya. Dia ada 5 yang pertama sampai 5 yang pertama. Untuk perkataan ni lah ya. Untuk perkataan ni. Qala, yang pertama tu, lepas tu qala, tambah je alif ya. Lepas tu qalu. Tu dia punya perubahan hujung. Perubahan hujung dia tu dari situ kita boleh tahu siapakah domir dia. Pelaku kepada fi'il ini ya. Kalau yang pertama itu qala, domir di dalam fi'il itu adalah huwa. Cakap macam tu. Ataupun pelaku kepada fi'il itu adalah huwa. Ya. Kalau qala, yang bawah dia tu huma lah. Huma dia berdua lelaki. Ya. Kalau qalu, domirnya ataupun pelaku kepada fi'il ini adalah hum. Ikut saja dia punya susunan. Sekarang kita cuma nak belajar tengok ya semua perubahan dia. Okey, kalau yang bawah dia lagi qalat. Qalat tu dia nampak macam pelik, tapi dia bukan pelik mana. Dia ikut qala yang pertama tu tambah saja huruf ta, matikan. Nampak macam pelik lari dia kan. Tapi sebenarnya kita kena faham. Bila kita faham mudah. Dia seperti yang qala yang pertama, yang untuk huwa tapi tambah huruf ta, matikan ta tu. Itu je cara dia. Qalat. Dari situ kita tahu dhamirnya adalah hiya. Hiya tu kita kena terimalah dia bagi tahu macam tu cara pertambahan ta di hujung. Ya, pertambahan ta lalu matikan ta tu, makanya dhamir dia adalah hiya. Ini semua untuk semua fi'il lah sebenarnya. Ya, cara ni untuk semua fi'il. Jadinya macam susah tapi sebenarnya senang bila kita dah kerap nampak ya. Okey, qalat. Dhamir di dalam fi'ilnya adalah hiya. Ya, seorang perempuan, she. Kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Inggeris ya, she is a girl ya, she. Okey, bawah dia untuk dua orang tambah alif je. Ta tambah alif. Kalau atas tadi pun lam tambah alif, yang ni pun ta tambah alif. Mula-mula macam susah, rupanya senang je ya. Qalata. Qalata ada tak banyak. Yang banyak qala yang paling mula-mula, lepas tu yang dua tu pun agak adalah qalu. Qala yang pertama dengan qalu banyak. Yang untuk dua tu ada tak sebanyak yang pertama dan yang ketiga. Qalat pun ada juga ya. Qalata mungkin ada tapi sangat sedikit. Okey, tiba start daripada jamak perempuan tu, dia start jadi kul. Dia pelik sikit kan. Tadi qa tiba-tiba kul. Tak payah hafal. Ini kita nak pergi sekali lalu saja nak tengok ya. Kita jangan hafal. Okey, cumanya kita ambil yang mana yang common lah. Yang common tu lama-lama kita kenal dia ya. Kita tiba yang ni dia jadi kulna. Tadi qa dia jadi kulna. Tak apalah, biarkan dia. Start daripada tu sampai penghabis. Semua kul semua. Semua sampai bawah semua kul. Cumanya yang anta, antum tu dia senang. Sebab anta dia ambil ta, kulta. Pak dia ambil hujung. Antuma, kultuma. Dia ambil hujung saja. An dia buang ya. Lepas tu antum kultum. Tu yang ni mudah sikit sebenarnya nak ingat ya. Lepas tu anti, antuma, antuna pun sama. Kulti, kultuma, kultunna. Dia buang an dan ana kultu. Lari jauh lari dia ya daripada ana jadi kultu. So tu sebenarnya adalah ana. Ya, kultu saya telah berkata. Ya, dan untuk nahnu bawah sekali kulna. Dia ada alif ya. Na di situ menandakan itu adalah nahnu. Kami ataupun kita. Boleh masuk terjemahan tu. Terpulang saja kepada ayat. So, fi'il madhi, perubahan dia di hujung. Perubahan di hujung itu menunjukkan perubahan dhamir dia. Siapakah dhamir? Pelaku kepada fi'il itu. Okey. Dan fi'il madhi, tengok atas sekali Linda. Atas lagi, bagi tengok title dia. Okey, fi'il madhi ada dua jenis ya. Ini terpaksa diberitahu sebab dalam Quran dah ada segalanya. Yang tadi dipanggil maklum. Maklum ni macam kita lah, oh kita sedia maklum. Kan? Kita maklum, kan? Kita dah biasa dengan perkataan ni. Rupanya maklum yang kita biasa gunakan adalah bahasa Arab. Diketahui maksud dia. Maksud dia sebenarnya lah ya. Dan sebelah dia majhul. Majhul tu daripada perkataan jahil.
Kalau maklum daripada perkataan yang kita biasalah, maklum ya, dimaklumi, kita sedia maklum, kita maksudnya kita mengetahui. So maksudnya diketahuilah. Majhul maksudnya tidak diketahui. Itu saja ya. Dan dari segi beza dia, kalau qala dia telah berkata. Kalau qila telah dikatakan. Okey, senang nak nampak apa beza dia? Qala adalah aktif. Dia telah berkata. Kata kerja aktif. Dia telah berkata. Kalau qila telah dikatakan. Dia ada di tu. Maksudnya ini pasif. Ya, di. Itu majhul. Sebenarnya fi'il madhi majhul. Fi'il madhi maklum. Maklum tu biasanya kita tak sebut maklum sebab kita dah terima dia ya. Yang qala tu cumanya qila tu je yang kita nak highlightkan dia sebagai majhul. Ya. Okey, kedua-duanya fi'il madhi lah. Tak payah nak tengok semua-semua, tak payah sebab bukan semuanya ada yang tapi qila ni ada. Qala banyak, qila pun ada. Selebihnya tu kurang digunakan. Yang mana kurang digunakan, kita tak payah nak tengok lebih-lebih. Kita tengok yang mana penting saja ya. Okey, mari kita tengok fi'il mudhari' dia. Okay, fi'il mudhari' present tense dengan future tense. Dua-dua combine. Kalau menceritakan sedang berlaku, fi'il mudhari' juga. Kalau menceritakan akan berlaku, fi'il mudhari' juga. Okey, daripada qala, dia tak payah peduli majhul tu ya. Tak payah. Kita tengok yang hitam saja maklum ya. Daripada qala menjadi yaqulu. Ya, yaqulu. Qaf tu tengah dia tak letak baris. Dia tak letak baris depan. Macam mana Ustazah nak tahu? Yaqulu tak ada baris pun pada qaf. Okey, tips dia. Kalau selepas qaf itu ada huruf mat, makanya qaf itu baris dhammah. Huruf mat ikutlah. Kalau di situ waw ya, ada huruf mat waw, makanya qaf itu baris dia dhammah lah. Dia ikut dia punya tu. Itu tips dia. Sebab tu dia tak letak. Dia assume kita dah tahu ya. Okey, cumanya kita nak tahulah macam mana ya berubah daripada qala dia telah berkata ya, past tense ya menjadi yaqulu. Dia ada formula dia, cara dia. Letak huruf ya. Letak huruf ya baris atas. Fathah ya. Ya. Tak boleh you, tak boleh yi. Itu cara dia ya. Okey, lepas tu qaf tadi ku baris depan. Baris depan tambah huruf mat tadi asal kalau qala ada huruf mat juga ya. Nampak kalau kita tengok qala dia tak letak baris pada qaf sebab ada alif. Alif tu huruf mat. Kalau huruf mat kita tahu kita baca qaf itu dengan fathah. Itu sebenarnya difahami tahu tak? Ya, difahami. Kalau ada huruf mat alif makanya baris pada huruf itu baris fathah. Itu difahami sebab tu dia tak letak ya. Lepas tu yaqulu. Okey, yaqulu baris depan. Dia berubah. Ya, berubah. Kalau nak tanya sila ya, boleh tanya. Tak ada masalah. Ya. Ustazah saya nak tanya. Ustazah boleh jawab. Okey, dengan Ustazah jangan takut. Soalan bodoh pun sangat penting. Ada orang Ustazah saya malu nak tanya soalan macam soalan bodoh. Soalan bodoh tu lah yang buat kita faham. Betul tak? Ya. Jangan risau bertanya. Ya. Okey, yaqulu ya. Dan hujung dia wajib lu, wajib dhammah. Ya, tak ada itu ciri-ciri fi'il mudhari'. Ya, daripada huruf ya kita tahu jantina dia mudzakkar daripada ya. Ya, dan lu di situ kita tahu dia fi'il mudhari'. Nampak itu semua ciri-ciri dia. Tetapi mari kita tengok. Ini kita dah mula. Sebelum ni kita tak sangat ya, tapi penting. Kita nak tengok itu untuk mufrad dia, untuk huwa. Katalah untuk huma. Cuba turun bawah dia. Bawah dia ikut line tadi je. Ikut line mudhari' tadi je Linda. Tadi nak tanya lah. Silakan. Maksud dia apa yaqulu tu? Maknanya telah berkata tadi dia telah berkata yang madhi tu. Kalau yang mudhari' tu dia sedang berkata. Dia sedang berkata atau dia akan berkata. Dua-dua boleh pakai. Ya, itu yang saya cakap tadi, tanya kalau tak faham ya. Sebab tu tadi madhi past tense. Past tense maksudnya telah lah, dah berlaku, dia telah berkata. Kalau mudhari' maksudnya sedang berlaku dan akan berlaku. So dia sedang berkata ataupun kita ambil dia berkata je lah, dia sedang berkata ataupun dia akan berkata. Boleh ya.
Okey, yaqulu. Kita nak tengok perubahan daripada dia ke bawah lah. Yaqulu untuk huwa, ya, bila untuk dua orang huma yaqulani. Dia berubah di hujung dia. Dia tambah alif dengan nun baris bawah. Pertambahan alif dengan nun baris bawah itu menunjukkan kuantitinya 2. Ya, kuantiti dia, ya, yaqulani. So kita dah tahu dah 2 orang lelaki sedang berkata. Dua orang okeylah. Ni tapi macam mana tahu dia lelaki Ustazah? Ya. Ya tu menunjukkan jantina, muzakkar. Yang penting tu fi'il mudhari, awal dan akhirnya. Awalnya adalah menunjukkan jantinanya, hujungnya menunjukkan kuantiti dia. Nah, penting dia. Kalau madhi tadi hujung saja. Awal dia tak berubah sangat, tak ada, sebenarnya hujung saja. Okey. Dia berdua sedang berkata ataupun dia berdua akan berkata. Perubahan itu memang kita akan kerap lalui, supaya kita tanpa hafal kita faham, ya. Seterusnya yaquluna. Itu untuk hum, ya. Dhamir, kalau nak tahu dhamir dia patah balik belakang tu, ya. Yang kolom mula-mula, ya, dhamir tu. Okey. Yaquluna adalah jamak dia lah, ya. Daripada ya kita tahu dia muzakkar, ya. Daripada una, daripada lam tadi dia tambah waw dengan nun fathah, una tambahan dia mendandakan kuantiti dia adalah jamak. Jamak mesti bermula dengan kuantiti 3 dan lebih seterusnya lah. So kita panggil ini jamak muzakkar, kita panggil. Kalau yang tadi yaqulu yang mula-mula tu mufrad muzakkar. Kalau yaqulani musanna. Musanna maksudnya 2. Musanna, muzakkar. Nak sebut muzakkar dulu pun boleh, nak sebut musanna dulu, tak ada masalah, ya. Dan yaquluna jamak muzakkar. Pak, di situ kita tahu mereka sedang berkata. Okey. Seterusnya kita gerak lagi, kita nak tengok perubahan dia saja. Bila untuk hiya dia mula dengan taqulu. Hiya di sini perempuan lah, female, ya. Taqulu, bentuk dia sama dengan yaqulu. Tukar huruf ya kepada huruf ta saja. Ya, lepas tu dua orangnya taqulani, ta tak boleh kacau, ya. Tapi hujung dia sama ani, ya, taqulani, ya. Dia berdua, dia berdua perempuan sedang berkata, ya. Tapi jamak dia hunna ni memang pelik, ya. Dia terpaksa guna ya balik, yaqulna. Tapi jangan pedulikan jamak ni sebab dia tak banyak mana sangat. Kalau dia ada kita refer je dekat kamus, ya. Kita nak fokus kepada yang lebih common yang kita jumpalah, ya. Okey. Seterusnya untuk anta, antuma, antum, dia taqulu. Anta tadi, anta dia taqulu disama dengan hiya. Memang. Ya, memang fi'il mudhari' untuk anta dengan untuk hiya sama. Betul-betul. Taqulu. Habis Ustazah macam mana nak tahu anta ke hiya? Itu kita kena pastikan dalam ayat tu. Sama ada dia adalah hiya ataupun anta. Memang sama, ya. Okey, fi'il mudhari' untuk anta dengan hiya memang sama, tak ada perubahan. So, dan yang ini anta kan muzakkar Ustazah, kenapa guna ta? Ini memang bila anta, antuma, antum, ya. Memang dia menggunakan ta. Yang ini yang ta di sini bukan saja dia bukan nak cerita dia muannas, ya. Nak ceritakan dia pihak yang berkomunikasi dengan kita. Yang direct berkomunikasi dengan kita, semua kita guna ta. Kalau kita tengok anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, semua ta. Bukan nak fokus kepada jantina dia. Nak fokus kepada yang pihak ini adalah pihak yang kita berkomunikasi. Pihak kedua kita kata, yang depan mata kita, yang berkomunikasi. Semua bermula dengan ta. Di sini kita tak boleh, taqulu sama ada dia muannas, boleh jadilah muannas, kena pastikan saja. Kalau dia anta, dia muzakkar. Okey. Hujung dia sama, taqulani, pertambahan alif dengan nun baris bawah itu dia panggil mabni. Mabni maksudnya permanent, tak boleh tukar. Ya, taqulani, ya, ani tu pertambahan ani menandakan kuantiti dia 2, tak boleh tukar, ya, cara dia. Dan jamak dia taquluna. Okey, kita bandingkan taquluna dengan yaquluna. Kita bandingkan taquluna dengan yaquluna, beza dia ya dengan ta saja. Kalau ya di atas tadi, ya hum itu yaquluna jamak muzakkar tapi pihak ketiga. Mereka, bukan tu Linda, atas lagi. Ada yang atas. Itu. Yaquluna, comparekan dengan yang ni taquluna. Beza dia huruf ya dengan ta saja. Daripada ya itu kita tahu dia pihak ketiga.
Mereka ya, jamak muzakkar pihak ketiga, mereka sedang berkata. Tapi taquluna jamak muzakkar juga. Macam mana nak tahu jamak muzakkar? Waw na, una di hujung tu jamak muzakkar ya. Dan ta itu menunjukkan mereka tu pihak kedua. Awak semua sedang berkata. Nampak? Ini kedua-duanya jamak, kedua-duanya muzakkar ya. Cumanya kalau yaquluna pihak ketiga, maksudnya mereka ya. Taquluna awak semua, menunjukkan muzakkar juga. So ta di situ bukan saja ta menunjukkan muannas, tidak. Ada masa ya, ada masa ta menunjukkan muannas, tapi di sini ta di sini bukan menunjukkan dia muannas tapi menunjukkan dia pihak kedua. Dia panggil istilah dia mukhatab. Dekat line dhamir tadi, dekat line dhamir, mari kita fokus dekat line dhamir, ada ya. Ini kamus biru. Kalau nak tanya pasal kamus ni, nanti kita minta kawan kita tunjuk dekat grup ya. Kamus ni sangat membantulah ya. Dalam yang kolom pertama ni, tajuk dia ad-dhamir. Atas ya, grey tu, ad-dhamir maksudnya kata ganti diri. Yang tadi Ustazah baca tadilah, huwa, huma, hum. Susunan tu memang macam tu lah ya. Okey, kita nak tengok dia ada pembahagian dia. Okey, kalau kita tengok yang biru, dia tu ya. Yang apa, 6 yang pertama ni, huwa, huma, hum dengan hiya, huma, hunna, ini dipanggil ghaib. Ghaib ni maksudnya ghaib lah. Ghaib maksudnya tak nampak. Tak nampak maksudnya third party, pihak ketiga. Itu maksud dia ya. Mereka apa dia mereka ini bukan di depan mata kita tau. Itu dipanggil third party ya. Istilahnya dipanggil ghaib, ghaibun tu yang mula-mula tu. Lepas tu dia adalah muzakkar dia lah, muannas ya. Dan kalau yang kedua bawah dia pula anta, antum, antum ya. Anti, antuma, antunna pula dipanggil mukhatab. Mukhatabun, pihak yang berkomunikasi direct dengan kita, pihak yang berada depan mata kita, pihak yang berada dalam dalam circle kita. Katalah kita sedang meeting dalam bilik meeting. So itu pihak mukhatab, pihak kedua kita panggil. Ya, ada term dia di situ ya. Muzakkar dia, muannas dia ikut saja, dan yang ana dengan nahnu dia panggil mutakallim ataupun mutakallimun. Hujung dia tu, mun tu kalau kita nak cakap, kita tak payah bunyikan tanwin dia. Tak payah, nak ngaji je. Nak mengaji je bunyikan tanwin ya. Bahasa Arab tak payah. Mutakallimun betul, mutakallim pun betul. Pihak yang berkata-kata. Saya, kami, kita pak, pihak yang bercakap lah. Ya, ini pihak yang bercakap. Lepas tu mukhatab, pihak yang kita berkomunikasi dengan mereka ataupun yang berada depan mata kita ataupun yang berada di dalam circle kita ya. Dan yang ketiga tadi ghaib, pihak ketiga. Tapi susunan dia muzakkar muannas semua sama ya. Perubahan mufrad, musanna, jamak hujung tu itu semua ikut saja dia punya perubahan ya. Dan kita nak tengok fi'il amar dia. Fi'il amar dia Indah. Fi'il amar ini hanya dia ada majhul juga. Okey, lupa. Majhul ni dia ada. Nanti bila kita jumpa dalam Quran baru kita cari. Ustazah highlight gitu saja ya. Daripada yaqulu, dia sedang berkata ataupun dia akan berkata, dia berubah jadi yuqalu. Ya, yuqalu begini. Kalau ya dia letak you, dia tukar. Ya jadi you, lepas tu ku jadi qa. Lah susahnya lah Ustazah. Memang susah, tak payah hafal. Ustazah bukan suruh hafal pun. Ustazah nak bagi tahu je sekali lalu ya. Tapi lu dia kena maintain. Sebab lu maintain menandakan itu ciri-ciri fi'il mudhari'. Ya. Okey, yang majhul ni maksudnya apa Ustazah? Kalau yuqalu tu apa maksudnya? Macam tadi dia jadi pasif lah. Di macam tu. Yang mana majhul ni maksudnya pasif. Pasif maksudnya di lah. Kalau yang maklum maksudnya berkata. Ustazah bagi contoh. Kalau maklum tu aktif. Aktif berkata, berlawan, tapi kalau majhul ni maksudnya dikatakan, diberitahu, didenda. Itu maksud dia. Ambil macam tu. Lebih mudah. Ya. Alhamdulillah. Okey, kita tengok fi'il amar dia. Amrun. Amar adalah perintah. Bila ada perintah ada larangan dia lah ya. Perintah ini hanya untuk pihak mukhatab sahaja. Hanya untuk pihak yang di depan mata kita saja ya. Kul, katakanlah. Ini ya, kul. Lepas tu kula. Pelik ya cara dia. Kalau kul kita mungkin biasa nampak, tapi kula kita jarang nampak ya. Tak apa. Kita kalau kita nak katakan kepada dua antuma kula. Kalau nak katakan kepada seorang, kepada anta kul. Ya. Lepas tu untuk jamak
qulu. Ya, qulu. Dia punya katakanlah, kita nak beritahu kepada jamak lah, ya, qulu. Katakanlah kamu semua. Macam itulah caranya. Okey, kalau perempuan dia tambah ya, dia tambah, ya. Tapi di situ ku dia pun dia dah start, dia ikut yang ku dia start nombor 2. Ini semua tak payah hafal-hafal. Kita akan refer kepada kamus, ya. Okey, yang pentingnya perubahan dia tambah ya tu. Quli, ya. Katakanlah kamu. Dia bercakap kepada seorang perempuan, dia cakap kepada anti. Tengok dia punya dhamir, tapi ya qula sama, ya. Untuk yang dua tu sama. Jamak muzakkar muannas memang biasanya digunakan sama. Kalau kita nak perintahkan kepada sekumpulan perempuan, ya, antunna qulna, itu pun jarang sangat, ya. Kita ambil yang common saja. So ini fi'il madhi ada maklum, majhul, fi'il mudhari' ada maklum, majhul, dan fi'il amar. Nah, fi'il amar tak adalah, ya. Okey, tadi kita nak tengok qalu, ya. Kita nak tengok qalu, cuba tengok kat mana qalu? Dalam Quran kita qalu, surah Al-Baqarah tu kawan kita tunjuk kat skrin, ya. Al-Baqarah ayat 13. Qalu ayat 13 Pak. Qalu, bila kita tengok tadi dalam list yang tadi, kita nampak, ya, pada qala, qalu. Dia mereka, ya, dia punya dhamir hum. Mereka telah berkata. Okey, kita nampak di situ, ya, mereka telah berkata. Lelakilah mereka tadi, ya, dia dalam kategori yang muzakkar, pihak ghaib tadi, ya. Okey, qalu, mereka telah berkata, fi'il madhi jamak muzakkar. Okey. Okey, anu'minu. Di situ adalah hamzah tu, ya, hamzah baris atas, ya. Qalu ni tanda mat tu tak penting, ya. Tanda mat tu untuk tajwid saja, ya. Jangan pedulikan tanda mat. Dan qalu mesti ada alif ziyadah. Itu penting nak faham. Mesti ada alif yang ada bulat di atasnya tu. Itu wajib ada. Ya, qalu. Okey, mereka telah berkata anu'minu. Okey, hamzah tu, tu adalah satu perkataan tau. Tu. Nu'minu perkataan lain, ya. Tu nampak macam satu, ya. Anu'minu kan? Hamzah itu dia ada dalam list. Siapa nak tanya? Silakan. Okey, tadi saya cakap qalu ada alif ziyadah tu. Betul. Ya, daripada situ kita kenal macam mana? Mereka yang berkata. Mereka telah berkata. Mereka telah berkata. Maknanya itu pun macam satu petunjuk jugalah, ya. Ya, alif ziyadah tu. Ya, alif ziyadah tu. Macam petunjuklah tu. Ni qalu yang untuk hum tu. Tu. Cumanya dalam kamus ni dia letak alif je, dia tak ada bulat atas alif tu. Tapi ini alif ziyadah sebenarnya. Okey, mereka telah berkata. Okey. Lepas tu hamzah, ya. Hamzah tu adalah satu perkataan, ya. Hamzah tu yang dibaca maksudnya apakah? Kita ada list, kita panggil istifham. Ustazah tanya Linda dulu, ada tak pada Linda? List istifham. Dia istifham tu maksudnya pertanyaan. Linda, ada kepada Linda? Maksudnya dalam simpanan Linda lah maksudnya. Pertanyaan ni kot istiham ni. Ada, okey. Okay, upload. Ni kawan kita, okey, ini list ni dipanggil istifham. Tunjuk jap title dia Linda. Istifham maksudnya dia tulis itu adatul. Adatu tu perkataan-perkataan lah ataupun alat-alat, ya. Istifham, al-istifham. Istifham tu kita terjemahkan ni sebagai pertanyaan. Kalau bahasa Melayunya apakah, di manakah, berapakah, bagaimanakah. Itu istifham lah tu. Kalau orang putih how, where, when, itu istifham lah tu. Ya, pertanyaan kaifa, bagaimana. Ini semua menunjukkan pertanyaan. Okey, tunjuk list dia Linda. So dia ada list, ya. Jika anda ada masa boleh print, ya. Boleh print, boleh tengoklah. So di sini ada beberapa lah dia ada list dia, ya. Man juga. Man siapakah? Kalau liman untuk siapakah? Tapi di sini dia tak tambah kah tu, kita tambah sendiri, ya. Kaifa, bagaimana ataupun bagaimanakah, ya. Yang biru tu Linda, tunjuk yang biru tepi tu Linda. Limaza ataupun dalam bracket dia 5, pendek je 5, ya. Mengapakah, dia tak tambah kah tapi kita baca sendirilah, ya. Ayatu, yang mana satukah ataupun yang mana satu. Ma, apakah. Maza pun sama, apakah. Ma dengan maza lebih kurang. Dia ada satu lagi sebelah dia Linda. Ni yang kita nak tengok. Kita nak tengok hamzah tadi.
Tengok dulu ya. Atas dia aina, di mana? Aina di mana? Maksudnya di manakah? Mata, bila ataupun bilakah? Ayyana pun sama, bilakah? Anna, bagaimana ataupun bagaimanakah? Hal, adakah? Ni yang kita nak cari. Bermaksud adakah? Nampak? Satu je. Pendek saja adalah satu perkataan ya. Nama dia istifham. Cukup kita faham ya maksudnya apakah. Mereka telah berkata apakah? Macam itulah. Maksudnya dia orang bertanya tau. Apakah? Itu pertanyaan. Nazah, hal Ya. dengan tu sama maksud ke? Adakah juga? Lebih kurang. Hal bermaksud adakah. Lebih kurang lah. Oh. Ada dalam Quran nanti kita jumpa hal lah apa. Maksudnya lebih kurang je. Tapi terpulanglah dia nak guna. Cumanya apakah? Apakah dengan adakah? Cuba fikir. Ada beza tak? Ada sikit lah ya. Ada kan? Adakah anda tahu? Betul tak? Macam itulah lebih kurang lah. Apakah kami perlu? Contohlah. Kan ada beza sikit kan? Adakah anda mengetahui undang-undang? Apa ada beza kan? Adalah. Maksud, tapi yang penting dia adalah pertanyaan. Okay? Ada je dalam Quran. Okay. Kalau itu dah satu kalimah dah ya. Istifham. Okay. Nu'minu dia ini. Mari kita hentam-hentam jap. Nu'minu ya. Kita belajar cara hentam. Kita belajar. Dia cara hentam pun belajar. Oh, hujung dia dhammah. Ni Ustazah ajar. Dhammah, nu'minu. Itu fi'il mudhari' ya. Cara paling cepat. Nu'minu. Sebab fi'il madhi dia lain sikit. Dia kalau qalu. Tengok sebelum dia qalu, dia kena ada alif ziyadah. Fi'il madhi. Dhammah juga tapi kena ada alif ziyadah kan. Kena dia lain ya. Kalau yang macam ni, dhammah macam tu saja. Oh, itu fi'il mudhari'. Paling cepat ya. Sekarang kita nak tahu siapa dia punya dhamir. Dalam fi'il mesti nak tahu dhamir dia. Macam qalu hum, mereka. Kalau nu'minu huruf nun tu. Huruf nun tu menunjukkan itu nahnu. Kami ataupun kita. Mereka bertanya, mereka telah berkata, apakah kami beriman? Pak, dia orang punya pertanyaan. Nu'minu, kami beriman. Okey, dia ada, bila kita nampak dia fi'il mudhari', kita mesti nak kenal fi'il madhi dia. Ghostan lain tu. Aminu. Ada di situ ya. Mana? Tu ada. Lain yang sama. Mana? Atas. Selepas dia pun ada. Itu asal dia. Fi'il madhi dia. Mana? Fi'il madhi 4 huruf. Itu fi'il madhi dia. Telah beriman. Kalau mana? Dhamirnya huwa. Macam mana nak tahu Ustazah? Sebab Ustazah dah tahulah. Okey, Linda, ada tak yang fi'il madhi mudhari' amar untuk amana pada Linda? Ada tak? Banyak tu kan? Tapi siapa ada kamus biru, kalau rajin kena rajin dan laju tengok kat belakang. Kawan kita tengah tengok dia punya itu bukan, itu ro'ah, kita nak mana. Okey, dia kamus biru ni kecil je ya. Kecil je, jadinya dia tak mampu nak letak semua perkataan. Jadinya kadang-kadang bila kita nak cari satu perkataan, disuruh kita ikut perkataan lain. Kita ikut saja ya, bentuk dia sama. Tak ada ya Linda? Ke dia bagi perkataan lain? Tak ada Ustazah. Oh dia atau memang kita cari secara laju. Kita kena cari amanah ke nu'minu ni Ustazah? Kalau Linda cari nu'minu dalam kamu biru confirm tak jumpa. Kena cari madhi dia. Madhi dia. Ya, mesti cari madhi. Kamus biru tu kita perlu tahu madhi dia baru kita boleh cari ya. Kalau kita cari melalui nu'minu memang kiamat pun tak jumpalah sampai kiamat. Ya, so kita kena cari daripada mana tu. Ya, dekat hamzah lah, hamzah ataupun alif lah maksudnya ya. Okey. Jadi kita cari saya perlukan orang yang laju ya. Kalau lain pun siapa laju memang saya sangat memerlukan khidmat orang yang laju. Sebab Ustazah kalau cari tak laju sangat. 200 apa ni? 8 ke ni? 208. Apa Amanah. Apa bentuk dia? Number tu, numbering tu apa? 208 Ustazah, muka surat belakang. Surat belakang ya. 2.2.v terbalik. Betul? V terbalik. Ya, V terbalik tu 8 ya. Okey. 208. Tapi betul lah tu amanah. Sekejap laju dia kolom yang pertama ya. Siapa ada kolom yang pertama ini kita cari dulu ya. Number dia tepi tu. Ya, mana dia kena yang ada macam tanda mat tu ya. Sebab kita punya ni 2 harakat ya. Okey. Cuba kita cari page depan dia 222.
Kadang-kadang dia bagi Ustaz 95. 95 ya. Okey. 95 tu page bawah kan? Bawah Ustaz, bawah. Okey, kalau depan tu bagi page bawah lagi cepat kita nak cari ya. Jaro tapi. Oh, dia bagi jaro. Yang tadi Linda ambil balik tadi Linda jaro tadi. Jaro. Ada pada Linda tadi, dia memang dia bagi kita dia suruh kita ikut perkataan lain. Tu yang saya cakap, kadang-kadang kita nak cari satu perkataan tapi dia suruh ikut perkataan lain. Kita ikut saja ya. Satu lagi lepas dia tadi. Ajabah. Jaro. Jaro. Ni. Ya, betul yang ni. Okey. Okey, besarkan dia. Okey, kita tengok dia punya atas sekali. Sama dengan kita punya ya dalam Quran mana ya. Dengar bunyi dia. Panjang 2 harakat sebenarnya. Yang kita nak cari mana ya, tapi dia suruh kita ikut jaro. Tak ada masalah. Sebab baris dia sama, apa semua sama, cuma huruf kita saja ya. Sekarang ni kita nak cari minu tadi. Okey, sekarang ni bayangkan jaro adalah masukkan perkataan kita mana. Ini memang kita kena belajar ya. Belajar masukkan perkataan kita nak cari ke dalam acuan. Ini dipanggil acuan ya. Okey, sekarang kita nak cari fi'il mudhari'. Dari cakap tadi Ustazah dah hentam dah. Nu'minu. Kita boleh hentam mudhari' ya. Okey. Nu'minu mestilah nun turun bawah. Pergi fi'il mudhari' turun bawah sampai cari nun. Jumpa nun. Tadi Ustazah dah kata nun tu kami, kita turun bawah. Sampai last kali. Nampak dengan bawah ya. Mudhari' bawah. Bawah sekali Linda. Bawah sekali. Highlight. Okey tu. Di sini nu'jiru. Ini perkataan dia. Masukkan perkataan kita nu'minu. Betul-betul pattern dia. Betul. Bunyi dia tu. Nu'minu. Inilah dia. Nu'jiru. Nun bari depan. Ya, dhammah. Lepas tu hamzah mati. Lepas tu bari bawah. Lepas tu bari dekat Yang satu saja. bawah sekali Linda. Mudhari' dah betul. Bawah lagi. Mudhari' dah betul. Nah, sebelah dia. Sebelum dia. Bawah sekali. You pergi kiri. Ni. Lagi satu. Itu sebelah dia. Next dia. Itu patah balik belakang. Next. Depan lagi. Okey, situ. Situ. Nampak? Situ dia punya. Kan tengok itu kalau tengok dia punya tu nahnu. Dhamir nahnu. Betul. Betul. Bentuk dia tu. Tadi sini nu'jiru, perkataan kita nu'minu. Betul-betul yang dalam Quran nu'minu. Kita kenal dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dhamirnya nahnu. Maksud dia kami sedang beriman ataupun kami akan beriman. Dia boleh dua-dua masuk di situ. Ya. Tu memanglah ada banyak perkataan kita nak cari, dia suruh ikut perkataan lain tapi tak ada masalah. Bentuk dia, baris baris depan dia, mati dia, bawah dia, hujung dia semua sama ya. Kita hanya masukkan perkataan kita saja. So nu'minu kita kenal di sini ya. Kami beriman. Ataupun nak sebut dia kami sedang beriman ataupun kami akan beriman. Apakah kami akan beriman? Macam itulah kalau kita nak gunakanlah. Sebab ini pertanyaan dia orang tadi kan. Okey, nu'minu ya. Kita dah tahu dia punya tu mana ya. Okey, ka adalah huruf jar. Ka huruf jar. Ya, kaf tu. Huruf kaf tu saja huruf jar. Kita ada list huruf jar. Sorry ya, Linda lama-lama mahir kat Linda. Laju tangan dia. Tak. Kita ada huruf jar, kita kena tunjuk list huruf jar ya. Di sini huruf jar, ni. Okey, Linda terus tunjuk yang kedua dia. Ini page depan dia. Atas sikit title huruful jar. Hurufu maksudnya huruf, jar lah ya. Okey, kita tengok sekali lalu. Okey, min antara dia ya, dia ada beberapa. Min bermaksud dari. Ni kategori huruf jar ya. Lepas tu ila kepada, huruf jar juga. An tentang ataupun akan, huruf jar juga. Ala atas ya, atas ke atas, di atas semua boleh ya, huruf jar juga. Seterusnya page kedua dia. Okey, kita ada fi ya, fi dalam ataupun pada, huruf jar juga. Lepas tu al-ba'u maksudnya tengok yang dalam bracket tu, huruf ba baris bawah. Itu maksud dia. Al-ba'u tu spelling dia ya, al-ba maksudnya huruf ba tapi baris mesti baris bawah sahaja, b pendek, huruf jar juga. Al-kafu maksudnya huruf kaf. Dalam bracket tu ka macam ni lah. Betul-betul yang macam ni mesti baris atas sahaja ya.
Ya, sebab tu dia dah letak baris tu. Kalau ba baris bawah, B sahaja. Kalau kaf baris atas sahaja, ka. Ini yang kita cari. Okay, last kali kita tengok al-lamu, maksudnya huruf lam dalam bracket, tapi dia tak letak baris sebab dia li pun boleh, la pun boleh. Ustazah hafal? Ya, Ustazah dah hafal. Tapi bukan lu. Bukan lu lah. Kita sebut lama-lama kita ingat. La ataupun li. Pendek. Lepas tu dia tak letak. Sepatutnya dia letaklah dua-dua. Betul tak? Sepatutnya kan. So sekarang ka tu yang kita cari. Betul-betul yang seperti dalam Quran kita. Ka. Maksudnya seperti. Ya. Tetapi huruf jar ada fungsi dia. Betul tak? Huruf jar ada fungsi dia. Mari kita tengok yang ni sekejap. Yang kita punya list huruf jar ni. Fungsi dia kat sini apa? Mana kita tengok yang ni. Kalau kita tengok yang ka ni. Mana kita tengok fungsi dia. Okey, kita tengok yang mana-mana sama je. Fungsi dia sama. Kita besarkan. Okey, fungsi dia sama saja. Huruf jar membaris bawahkan isim selepasnya. Okey, Ustazah mudahkan. Selepas huruf jar hanya isim. Tak ada fi'il. Satu. Itu undang-undang dia. Dan huruf isim itu last dia berbaris bawah. Okey, kalau kita tengok min, ju'in. Ju'in kita tahu dia isim. Macam mana nak tahu dia isim Ustazah? Tanwin. Kalau dia berakhir dengan tanwin, ya, itu menandakan dia isim ya. Dan tengok dia tanwin baris bawah, bab tu. Min ju'in. Itu fungsi huruf jar. Membaris bawahkan isim selepasnya. Baris bawah itu perlu di akhir isim itu. Ya. Okey, kalau kita tengok ila. Ila kepada ataupun ke Rabbi. Rabbi. Bukan ka ke Ustazah. Bukan. Ka tu dhamir. Ka dhamir muttasil. Ka untuk anta. Ya. So dia punya isim dia Rabbi. Rabbi tu asalnya Rabbu. Rabba. Ya, Rabbuna, Rabbana, Rabbi. Ni Rabb lah ya. Tengok Rabbi baris bawah. Kenapa baris bawah? Sebab ada ila tadi. Nampak ya fungsi dia. Kita tengok an di sini dia letak baris ya, anil. Kenapa dia letak baris? Sebenarnya dia mati ya, seperti yang tu an. Dia letak baris bawah sebab nak dia bertemu dengan alif lam. Huruf mati kalau bertemu dengan alif lam memang diletakkan baris bawah. Memang. Ustazah tak ada jawapan kenapa. Tapi dia bagi tahu, dia dah bagi tahu huruf mati jika bertemu dengan alif lam, maka huruf mati tadi akan berbaris bawah. Jadinya kita tak nampaklah mati dia ya. Sebenarnya itu an ya. Anil lawi, empat waw tu. Lawi, ending. Ustazah, lagi sekali Ustazah. Silakan. Selepas huruf jar mesti isim. Dia tak boleh jadi fi'il. Tak boleh. Dia tak boleh. Bagus. Mesti isim sahaja dan isim itu mesti akhir dia baris bawah. Itu undang-undang dia. Okey, ala. Ala kita tengok ala. Ala ta'ami. Nampak? Ta'ami baris bawah. Ya. Okey. Dan kita tengok ka tadi lah. Okey, tengok ka tadi ni dah seterusnya. Okey, ka kita teruskan saya fi fil quburi. Nampak? Semua baris bawah, ya. Tak kisahlah isim dia tu ada alif lam ke, tak ada alif lam ke, dia tak kisah, ya. Okey. Lepas tu kalau bi tadi bihurin. Nampak ra tu baris bawah. Tanwin pun boleh, ya. Okey. Kalau ka tadi kal ihni. Nampak? Nun tu baris bawah. Nampak ya, dan lam tu la ataupun li terpulanglah. Di sini mana dia? Lillahi. Dia ada pada Allah tu. Sabbaha lillahi. Sebab tu Allah tu berakhir dengan baris bawah. Itu fungsinya. Tapi ni kama Ustazah tak baris bawah pun. Ni Ustazah. Ma adalah perkataan yang tak akan pernah berubah baris. Ya, bukan ma je, banyak lagi ya. Dia ma sampai kiamat pun ma. Senang cerita ya. Dia panggil istilah dia mabni. Ma memang ma walaupun dia sepatutnya duduk di tempat isim yang perlu menjadi baris bawah ya. Macam tadilah. Tapi kalau dia dah mabni, dia tak akan berubah baris. Tak apa, tak ada masalah. Kita kata ka huruf jar. Mabni tu apa maksud dia Ustazah? Mabni tu apa? Mabni maksudnya tak boleh berubah baris. Ma memang baris. Ejaan dia memang ma. Dia tak boleh jadi mi. Tak boleh. Tak boleh. Tu dipanggil mabni. Kalau dia orang kata istilah dia orang lah pernah belajar tempat-tempat lain kebal. Tak load. Tak boleh tukar baris dia. Yang tadi boleh tukar baris bawah kan? Ni tak boleh semua. Banyak lagi benda lain, perkataan lain yang mabni, yang tak boleh berubah baris. Walaupun sepatutnya undang-undang dia selepas huruf jar, mesti isim berbaris bawah. Tetapi kalau terkena pada perkataan-perkataan yang mabni, tak ada masalah. Dia tak akan berubah. Kita kata ka huruf jar,
ma tu mabni, ya, duduk di tempat isim majrur tadi. Yang perlu baris bawah tadi, ya. Isim lah kan, majrur maksudnya baris bawah, ya. Dia duduk di situ tetapi dia mabni, dia tak tukar baris, tak ada masalah, ya. So seperti apa yang, di sini ma bermaksud apa yang, ya. Ma ada beberapa maksud dia, bukan satu maksud saja. Ada yang bermaksud apa yang, ada yang bermaksud apakah. Tadi dalam list istifham ada ma, ada, ya. Ada empat maksud ma. Ma bermaksud apa yang ni, ada maksud dia apakah, ada yang bermaksud tidak, dan satu lagi ma bila kagum dia biasa menggunakan perkataan ma. So ada 4 lah. Alah, susahnya nak ingat. Memang susah tapi kita bagi tahu. Memang susah kita bagi tahu, ya. So ma, huruf jar tu Nah, yang tadi dalam list tu je. Ya. Yang tak ada lain-lain lah. Tak ada. Kalau dia dah buat list tu, itu saja. Tak ada yang tempat lain dah. So buku tadi tu dia dah buat jadi senang. Kita boleh refer pada dia lah, ya. Tak ada pertambahan dah. Hanya yang dalam list sajalah. Okey. Okey, seperti apa yang di sini, ya. Dan ma itu sebenarnya ada nama dia. Kalau dia apa yang, nama dia ya, isim mausul. Dia ada dalam list isim mausul. Kalau jar ada list dia, isim mausul ada list dia, istifham tadi ada list dia, dhamir ada list dia, masing-masing ada list masing-masing. So ma di sini duduk berada di dalam list isim mausul, nama dia. Isim mausul tu maksud dia kata hubung, maksud dia kata penyambung mausul, ya. Ada dalam list tu lah. Kalau rasa nak tengok, nak tunjuk ke? Mari kita tunjuklah Linda. Kita bukan nak rushing kan? Kita tak nak rushing. Jadinya kita tunjuklah, ya. Nak kejar ke mana? Kejar-kejar kan cicir sana sini, betul tak? Mana pula mausul ni? Isim mausul, ya. Okey, isim mausul ni kita tengok dulu, ya. Itulah masing-masing ada list dia, ya. Kalau dia ma tadi apakah, dia dah ada dalam list istifham tadi. Pak, kalau ikutlah dia apa maksudnya, makanya kita tengok dia dalam list tu. Okey, isim mausul. Okey. Isim mausul, ya. Isim lah, ya. Mausul maksudnya hubung. Ya, kata nama penghubung, ya. Okey, dia ada beberapa, tak banyak sangat, ada 7 sahaja. Okey, ni Ustazah tengok, Cuba kita tengok nanti dulu Linda, atas sikit. Atas sikit dia ada yang pertama tu dia tulis an-nau'u. An-nau'u maksudnya jenis. An-nau'u jenis tu maksudnya ada muzakkar, ada untuk muannas. Nampak? Kalau muzakkar ada perkataan tertentu dia, kalau muannas ada perkataan tertentu dia. Sampai ke bawah lagi Linda, bawah tengok. Lepas tu dia ada yang untuk bawah muannas, ya, untuk benda tu al-aqil. Kalau untuk yang berakal, lepas tu bi ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Ini lemah tadi. Untuk yang tidak berakal maksudnya apa yang dia macam tu tahu, ya. Okey, mari kita tengok dulu. Dia ada muzakkar, ada yang kalau muzakkar khas perkataan dia. Kalau muannas khas, tetapi dia ikut bilangan juga, ya. Kalau muzakkar dengan muannas dia ikut kuantiti dia. Se ke, dua ke, jamak, ya. Kalau yang satu mufrad, mufrad perkataan dia allazi. Muzakkar, ya, muzakkar mufrad allazi. Kalau muzakkar musanna ada 2, allazani, allazaini. Yang 2 tu tak banyak tapi ada. Allazi tu sangat banyak, ya. Muzakkar jamak, ya, allazina sangat banyak. Muzakkar ni 2 banyak. Mufrad dengan muzakkar dia. Yang atas allazi, allazina. Beza dia tambah na je. Sangat banyak dalam Al-Quran. Ini kalau untuk muzakkar. Yang 2 tu tak apa. Dia tak banyak, ya. Kalau muannas pula. Kalau muannas mufrad dia allati pun ada juga. Tak banyak sangat tapi ada. Yang 2 dia memang ada 2 dah. Allatani, allataini. Dua pun boleh. Jamak dia pun ada 2. Allati, itu balik. Allai, allati. Dia punya mufrad dia allati, la tu pendek. Tapi jamak dia ada allati. Bunyi dah sama tapi la dia 2 harakat. Ya, dia macam mirip-mirip, ya. Okey. So itu untuk jika dah tahu dah untuk muannas ataupun muzakkar, ikut kuantiti dia. Se ke, 2 ke, jamak. Selain tu, kalau dia nak guna umum, sesiapa yang, dia akan guna man. Ini berakal tu untuk manusia lah, tapi dia tak spesifikkan muzakkar ke muannas. Dia akan guna man. Siapa-siapa yang ataupun sesiapa yang. Kalau ma tadi
apa-apa yang ataupun apa yang, maksudnya dia tidak tujukan kepada manusia lah kalau dia gunakan ma, ya. Sebab itu dipanggil bi ghairi, tidak akil, tidak berakal. Maksudnya untuk benda, untuk haiwan, untuk tempat. Okay? Apa-apa yang, tempat-tempat yang, betul tak? Tempat-tempat yang, perkara-perkara yang, benda-benda yang, dia akan gunakan ma. Tapi kalau orang umum, sesiapa yang, dia akan gunakan man. Tetapi kalau dah spesifik tuju kepada muzakkar, tengok se ke, dua ke, jamak. Perkataan dia dah hadir dah. Muannas pun sama. Ya. So ini isim mausul. Okey, mana? Tadilah fi'il madhi 4 huruf. Okey, Ustazah nak ulang fi'il madhi bermula dengan 3 huruf ya. Serendah ya, basic 3 huruf, ini 4 huruf. Dan ada yang fi'il 5 huruf dan ada 6 huruf. Itu fi'il ya. Madhi lah kita bercakap tentang fi'il madhi ya, bermula dengan 3 huruf. Di sini memang 3 huruf saja. 3 huruf ada ni dia ada 3 jenis sebenarnya 3 huruf ya. Tak apa Linda, biar tadi dulu. Kalau 3 huruf, ini acuan dia ya. Laju. Laju. Okey, ya, katalah yang ini. Ini 3 huruf ya. Acuan dia menggunakan perkataan ni. Fa'ala, maksudnya perkataan tu semua baris atas. Ataupun fa'ila, ataupun tengah dia baris bawah ya. Tengah saja berubah. Ataupun fa'ula. So yang 3 huruf pun ada jenis dia lah. Ya. Ada yang semua baris atas. Ada yang tengah dia baris bawah. Yang baris atas tu jangan kacau. First dengan third jangan kacau ya. Dan fa'ula. Ada 3 jenis. Ini yang 3 huruf. Kita ada yang 4 huruf. Linda kena bagi yang tu. Jadual tasrif al-af'al tu. Yang kertas keping tu Linda. Yang tu. Ini kot. Yang ni. Betul. So di sini okay, nombor 1 tu 3 huruf. Ini acuan ya. Acuan maksudnya dia menggunakan perkataan fa'ala. Masukkan saja perkataan dia. Nombor 2 tu af'ala. Af'ala 4 huruf ya. Itu 4. Lepas tu fa'ala 4. Lepas tu fa'ala 4. So kita punya sebenarnya dengar bunyi kita. Mana? Kita di situ ada 2 harakat awalnya. Mana? So kita sebenarnya fi'il madhi kita wazan dipanggil ya. Bentuk nombor 4. Fa'ala. Mana? Ini sebenarnya fi'il madhi kita 4 huruf wazan fa'ala. Biasa kita sebut wazan mana sebab kita nak kenal. Ya. Okey. Mana maksudnya sini yang ni dhamir dia semua huwa. Yang dalam kertas ni dhamir dia semua huwa. Dan ni ya. Okey, dia telah beriman. Kalau kita nak terjemahkan dia lah. Mana tadi ya. Okey, as-sufaha'u. As-sufaha'u alif lam ya. Alif lam isim lah. Isim ma'rifah. Ya, ambil je pelan-pelan. Alif lam isim ma'rifah. Hujung dia alif, lepas tu hamzah. Tanda mat jangan peduli ya. Alif dengan hamzah itu ciri-ciri muannas. Alif lepas tu hamzah. Ya. Okey, dia ini jamak muannas ni. Ya, kalau kita nak tahu dia isim tu kan, isim ada muzakkar, isim ada muannas kan. So ini kita tahu ini muannas. Kadang-kadang dia jamak, kadang-kadang dia tak jamak. Tapi paling tak kita tahu dia ciri-ciri muannas. Ya. Okey, alif dengan hamzah itu menandakan dia muannas ya. Okey, as-sufaha'u bermaksud saya boleh sebut seperti perempuan yang tidak berakal. Perempuan yang kurang berakal. Ataupun orang yang tidak berakal. Sebenarnya kurang berakal. Tetapi as-sufaha'u tu dia mu'annas. Perempuan lah. Betul tak? Ataupun perkataan ini jatuh kategori mu'annas. Tapi tidak semestinya dia merujuk kepada perempuan. Tak. Orang yang tidak berakal. Ya. As-sufaha'u ataupun orang jahil ataupun kasar sikit orang bodoh. Orang bodoh tu kasar dah kan? So kalau kita sofan orang yang tidak berakal ya. As-sufaha'u ya. Cumanya dia ni alif lam ma'rifah, isim ma'rifah dan alif dengan hamzah di hujung tu menunjukkan kalimah ini jatuh dalam kategori muannas. Itu saja. Dia tidak semestinya tujukan kepada perempuan. Ada masa dia memang tujukan kepada perempuan. Tapi ada masanya ditujukan kepada bukan perempuan. Ya, orang-orang yang jahil, orang-orang yang kurang akal, orang-orang yang tidak berfikir boleh. Ya. So as-sufaha'u. Okey. Ustazah, alif lam ma'rifah tu apa? Okey, itu alif lam. Nampak tak alif lam dia? Okey, alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah.
Okey, faham? Boleh. Okey. Tu faham. Faham ya? So kalau kalimah itu ataupun perkataan itu bermula dengan alif lam, bermaksud kita panggil dia isim ma'rifah. Kita panggil kata nama khas. Ma'rifah maksudnya khas. Isim lah. Kita panggil isim ma'rifah. Kita nak panggil alif lam ma'rifah boleh juga. Ya, bermaksud ini adalah isim. Macam mana nak tahu dia isim? Sebab dia ada alif lam. Boleh? Dan alif lam itu mengatakan dia proper nouns, kata nama khas. Faham? Ya? Faham. Alif lam tu sendiri menunjukkan dia kata nama khas. Arabnya dipanggil ma'rifah. Ma'rifah tu maksudnya khas. Ya? As-sufaha'u. Okey. Maknanya macam zaujah tu kan macam apa? Isteri Perempuan boleh, isteri boleh. Maknanya az-zaujah lah. Ya. Kalau nak letak alif lam, letak alif lam. Ya. Okey. Ya. Kalau kita kata zaujah, isteri siapa? Nampak? Isteri siapa? Umum. Contohlah. Tapi kalau kita letak alif lam, kalau kita kata az-zaujah dalam konteks ayat tu kita dah tahu dah isteri siapa. Faham? Terpulang kepada percakapan itu merujuk kepada isteri siapalah. Tapi bila kita letak tadi zaujah tadi, seorang isteri, kita tak tahu isteri siapa, tapi kita tambah saja alif lam az-zaujah, maksudnya kita dah tahu kita bercakap tentang isteri siapa. Faham? So alif lam itu menjadikan isim itu isim ma'rifah. Kalau kita buang alif lam itu, dia menjadi isim nakirah. Nakirah tu opposite ma'rifah. Kata nama am. Okay. Right. So, okay. Orang lain, ada siapa-siapa nak tanya? Ada? Okay, Ustazah nak tambah satu sebelum Ustazah berhenti. Okay, dengar baik-baik. Mana? Apa tadi? Fi'il mardi. Fi'il madi. Okeylah. Lepas ya. Berapa huruf? 4 kan? 4. Okey. Yang penting dia fi'il. Tak kisahlah dia fi'il madi ke, mudhari' ke, apa amal ke. Okey. 4 huruf ni sajalah sebab kita nak kena ada. Apakah dhamir di dalam mana? Apa? Huwa, ya. Yang tadi dalam kertas keping tadi yang Linda tunjuk tu ada 3 huruf, 4 huruf, 4 huruf ada 3 jenis 5 huruf itu dhamirnya semua huwa. Macam mana nak tahu? You kena terimalah sebab Ustazah dah bagi tahu. Okay. So, mana maksudnya dia telah beriman. Dengar baik-baik. Mana maksudnya dia telah beriman. Dia tadi merujuk kepada huwa. Dhamir, sebab dhamir di dalam mana adalah huwa ya. So, jika ada fi'il pasti ada dhamir di dalam dia. Dhamir itu adalah pelaku kepada perbuatan. Kalau beriman, siapa yang beriman tadi? Betul tak? Jadi kita mesti nak tahu siapa pihak yang beriman itu dipanggil dhamir tadilah. Ya, dhamir di dalam fi'il mesti ada dhamir. Mesti. Fi'il adalah verb, perbuatan. Mesti ada dhamirnya di dalam dia. Mesti ada pelaku dia. Kita kena terima mana dhamir dia huwa. Itu kita kena terima sebab dia dah bagi tahu kita begitu. Okey. Sekarang ni saya nak tambah satu je. Selepas fi'il, madi ke, 3 huruf ke, 4 huruf ke, mudhari' ke, apa ke, perhatikan selepasnya. Ada isim tak? Ada. Ada. As-sufaha'u. Ya. As-sufaha'u ada isim. Macam mana nak tahu dia isim tadi? Alif lam. Ya, betul. Alif lam. Tak kisahlah. Makrifah ke nakirah itu tak penting. Yang penting dia isim. Perhatikan isim itu apa hujung dia baris apa? Baris depan. Baris depan. Baris depan ya. Ya. Baris depan. So, as-sufaha'u adalah huwa di dalam mana tadi. Faham? Perempuan lah. Perempuan-perempuan yang... Dia kan tadi cakap sebenarnya kalimah ini jatuh kategori mu'annas alif hamzah tapi dia tidak semestinya merujuk kepada perempuan, tak. Ya, dia boleh merujuk kepada bukan perempuan lah, maksudnya lelaki lah. Ya. Memang kalimah ini kategori dia alif hamzah itu kita kata ya ciri-ciri mu'annas tetapi dia boleh merujuk kepada bukan perempuan saja. So as-sufaha'u tadi adalah as-sufaha'u adalah huwa di dalam mana tadi. Ini paling basic. Ustazah tak nak cakap banyak, dengar dulu. Di dalam setiap fi'il adalah verb, kata kerja, perbuatan, mesti ada pelakunya. Okey? Pelakunya itulah adalah dhamir yang di dalam fi'il itu. Kalau kita tak tahu siapa ya dhamir dalam amanah, kita bagi tahu dulu. Huwa. Biar kita bagi tahu dulu. Ya?
Lepas tu kita kena nanti setiap kelas kita akan go through yang list fi'il madhi, fi'il mudhari' yang amar tu. Kita akan go through ya setiap perkataan kalau boleh yang mana kita mampulah ya. So di dalam amana bermaksud dia telah beriman. Itu maksudnya dia itu adalah huwa. So sekarang selepas fi'il tengok lepas dia ada tak isim? Ada, satu. Ya, perhatikan baris hujungnya baris apa? As-sufaha'u baris dhammah ataupun baris depan menandakan as-sufaha'u adalah huwa di dalam mana tadi. Itu je Ustazah nak bagi tahu. Mesti baris depan Ustazah. Kalau ada Yes, mesti baris. baris depan bukan bukan merujuk kepada PM tu tadi lah. Yes, bukan. Kalau dia bukan baris depan, maksudnya dia bukan dhamir dalam mana tadi, bukan. Itu je. Itu memang di sini ya saya. Nak tanya, kalau yang tadi Ustazah kata amanah tu kan fi'il madhi. Okey. Lepas tu mesti isim, mesti alif lam. Alif lam tu kalau dia alif lam, tak ada alif lam pun tak apa. Oh ya. Yeah. Dia boleh jadi ke kalau selepas tu isim sebelum tu fi'il mudhari' ada ke? Boleh. Lepas tu boleh Ustazah kata fi'il madhi boleh, mudhari' boleh, apa pun boleh. As long as fi'il lah. Oh. Ya boleh. Cumanya selepas dia pastikan ada isim atau tidak. Sometimes dia alif lam, sometimes dia bukan alif lam. Tak ada masalah. Tapi yang penting dia mesti isim, mesti. Ya. Dan perhatikan baris di hujungnya. Kalau dia baris dhammah, baris depan, itulah isim inilah yang dhamir di dalam fi'il tadi. Ya, huwa tadi. Sometimes dia tak bagi isim ni, sometimes dia bagi. Kalau dia tak bagi, maksudnya kita hanya cakap dia punya dhamir, pelaku dia huwa tadilah. Siapa yang beriman tu huwa lah. Tapi kalau dia bagi yang macam ni, lagi accurate kita punya info. Oh, yang beriman tadi adalah as-sufaha'u, orang-orang yang jahil tadi, orang-orang yang kurang berakal tadi. Apa kalau Ustazah terjemahkan ya? Qalu, mereka telah berkata, maksudnya dia orang bercakap lah ya, ni orang kafir lah. Apakah nu'minu, kami perlu beriman? Sebab tadi Ustazah kata nu'minu tadi boleh now and future. Faham? Kan? Present tense dengan future, maksudnya sekarang dan akan. Apakah kami perlu beriman? Maksudnya belum beriman lagi, betul tak? Akan lah tu kan. Apakah kami perlu beriman kama seperti apa yang orang-orang jahil tadi beriman? Nampak tadi? Orang-orang jahil itu beriman. Maksudnya nak sembah tu. Apakah kami perlu sembah seperti orang yang jahil itu sembah? Itu sebenarnya maksud dia. Ya? So, kalau dia bagi isim baris depan ya, yang hujungnya baris depan, isim itu adalah huwa di dalam fi'il tu. Fi'il tu madhi boleh, mudhari' boleh. Ustazah bagi sikit saja yang tu saja. Okey? Ustazah, Saya. nak tanya, kalau fa'il itu hiya, dia jadi apa Ustazah? Tadi as-sufaha tu sebenarnya dia ciri dia macam muannas kan? Betul tak? Ya. Terpulanglah sebab cumanya fokus ayat ni dia tujukan kepada dia tujukan kepada umum. Kalau umum sebenarnya kalau kebetulannya hiya mungkin as-sufaha jugalah sebab as-sufaha tu memang dia kategori dia muannas tapi kat sini dia tujukan sebagai umum. Sebab dalam mana tu ada huwa. Huwa tu dia ambil, kalau dia gunakan muzakkar ya, kalau dhamir tu dia gunakan muzakkar, boleh jadi dia tujukan kepada betul-betul muzakkar ataupun dia boleh jadi dia tujukan kepada umum, muzakkar dengan muannas. Tapi kalau dia memang tujukan kepada hiya, amanat tu kena tukar sikitlah amanat tu. Amanat contohnya lah kena tukar madhi tu. Lepas tu mungkin as-sufaha'u mungkin ataupun dia bagi perkataan lain ke terpulang. Itu terpulang kepada ayat itu. Okey? Right? Okey. Siapa lagi yang ada soalan? Sangat pendek saja kan? Tapi nak bagi faham. Mencabar, tapi mencabar dia seronok lah. Kalau kita boleh faham sedikit-sedikit pun dah seronok. Okey, Ustazah nak tanya. Yang lain, silakan. Okey, yang isim selepas fi'il ni bukan dia kata semedang ada, tak. Ada masanya tak ada. Dia hanya bagi fi'il saja ya. Sebab ada masanya dia bagi isim yang macam ni. Isim yang berakhir dengan dhammah tu. Kadang-kadang dia tak bagi. Macam tu pun dia bagi ya. Mana dia telah beriman. Amanah di dalam amanah huwa. So tengok selepas dia an-nasu. An-nasu bermaksud manusia. Oh an-nasu tu baris dhammah tu. So an-nasu bermaksud manusia, dia adalah huwa di dalam amanah tadi. Faham? Ini kira kalau dia bagi. Kalau dia tak bagi pun tak ada masalah.
Tapi kalau dia bagi macam ni, isim dhammah ni lagi accurate knowledge info yang kita dapat. Kita tahu siapa yang beriman tadi. Oh ni manusia beriman. Yang tadi mana sufahat, siapa yang beriman itu? Orang-orang jahil beriman. Dapat lebih info tu lebih tepat lah kita kata. Kalau dia tak bagi maksudnya lebih umum. Ya. Kalau dia tak bagilah. Alhamdulillah. Okey, last. Siapa nak tanya? Silakan. Silakan. Ada yang tak faham? Kak Ayah macam mana? Juga Ustazah tanya Kak Ayah macam mana. Kak Ayah refer je Ustazah. Yang Ustazah cakap sekali tengok. Tapi Kak Ayah faham ke? Oh, Ustazah nak tengok cover buku tu. Cover buku. Boleh. Kak Ayah Ustazah boleh tunjuk gini tapi nanti dia ada nanti. Nampak ke? Ni sedang-sedang kau Ustazah, bukan yang kecil sekali kan? Ni yang ada warna-warna kita tak pakai lagi kan? Warna-warna tu saiz dia lebih kurang dia. Ni warna-warna. Saiz dia lebih kurang ya, tapi warna-warna tu dia bukan yang warna ke yang apa? Yang besar sikit Kak Ya. Dia macam dia macam sama ya, dia macam sama tu. Ustazah ni kecil Ustazah. Kita orang punya dia besar sikit je Oh, okey. Kalau yang kamus yang kala-kala tu dia kecil. Kalau yang untuk VL tu dia besar. Okey. Dalam VL ni semua dia black and white sahaja ya, yang dalam VL dia. Cumanya yang kala-kala kawan cakap tadi, dia bukan ayat Quran. Ustazah dah tengok, dia bukan ayat Quran. Tapi sekali-sekala nanti kita boleh tengoklah ya. Tapi Ustazah suka fokus pada Quran sebenarnya. Ya. So buku Nanti ni boleh share kot dia punya cover tu dekat grup WhatsApp. boleh. Tengok tajuk je. Boleh. Nanti kita ni memang dia orang pun cari hari tu kat online. Rasanya dia orang cari kat online. Nanti kita boleh share di grup. Ini kamus untuk fi'il ya, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr dengan semua dhamir dia, dan ada benda ekstra lah yang Ustazah tak sebut pasal kamus ni. Kata dia perubahan lengkap lah daripada huwa, huma, hum semua kan? Lengkap ya. Okey. Yang lain, silakan. Ada soalan tak? Tu kawan kita dah hantar apa? Dia cepat je. Alhamdulillah. Dia hantar kamus tu ke grup kita. Yang kamus ni kita tak pakai lagi yang color-color dalam. Colorful tu kita belum guna sebab dia bukan kamus. Dia bagi contoh tapi ayat biasa, bukan ayat Quran. Tapi sekali-sekala kita boleh buka lah. Ya, kita buka nanti kita tengok. Cumanya dia dah bagi awal-awal lah. Dia dah bagi awal-awal nama dia. Contoh ya. Siapa yang ada cuba buka jap. Mari kita nak tengok page pertama. Contoh je. Sekejap, saya nak tengok yang agak okey lah, tak apa, yang pertama lah, page yang pertama ya. Siapa yang ada? Dia colourful macam ni ya. Page yang pertama ya. Dina nak snapshot sekejap ke? Hantar kat ni bagi kawan yang tak ada, bagi dia tengok. Okey, kita kalau kamu yang ada warna-warni ni, dia bukan kamus ya. Dia bagi contoh tapi perkataan-perkataan dia lah yang dibuat, bukan ayat Quran. Okey. Tengok kawan kita screenshot yang pertama. Dia nama dia tu dia dah guna semua segala nama tu tak? Tahu tak? Kita baru nak kenal huruf jar, isim mausul, istifham, apa semua kita baru, tapi dalam tu semua dia dah bagi. Apa tu Zaza belum guna lagi tapi tak apa. Linda nak share kan? Okey, Linda share. Silakan. Tu kawan kita share. Ini kawan kita beli, buku dia biru juga tapi hati-hati ya. Nanti bila nak beli nanti kita pastikan yang tadi tu memang untuk fi'il ya. Ini bukan untuk fi'il. Okey? Nanti kita kena pastikan dulu sebelum beli. Tapi kalau terbeli pun tak ada masalah. Perlahan-lahan kita boleh guna. Okey, kita tengok page yang pertama. Ayat dia ya. Ayat dia ya'ishu. Nampak ini ayat biasa. Bukan ayat Quran ya. Ya'ishu at-tullabu birahatin. Birahatin illa al-kasula. Okey, itu ayat dia. Dia dipecah-pecahkan. Ya'ishu, dia dah bagi dah mudhari'. Cumanya dia tambah marfu' di situ. Fi'il mudhari' lah. Macam mana kena ya, apa tu hujung dia dhammah ya. Dhammah itu ya'ishu, shu tu yang dhammah tu dipanggil marfu' tu. Ya. Mudhari' marfu'. Dia dah bagi dah awal-awal. At-tullabu. Ustazah cakap tadi apa? Okey, dengar ya. Ya'ishu adalah fi'il, tak kisahlah fi'il madhi mudhari' ke. Tengok lepas dia ada isim tak?
Ada alif lam. Tengok dulu, cari dulu. Tak kisah alif lam ke tak alif lam, tak ada masalah. Tapi yang penting kita kenal dia isim, oh sebab dia alif lam. Tengok ujung dia, bu tu. Bu tu dhammah ya. So, ini dia at-tullabu maksudnya pelajar-pelajar ya. Ya'ishu maksudnya hidup ataupun tinggal. Ya. Betul? At-tullabu nanti dulu. Ya'ishu dhamir di dalam ya'ishu adalah huwa. Ya, dhamir di dalam ya'ishu. Dia hidup ataupun dia tinggal. Kita boleh terjemahkan sebagai itu. So siapa sebenarnya yang dia ni tadi? At-tullabu, pelajar-pelajar. So ini at-tullabu adalah huwa di dalam fi'il tadi. Nampak? So rupanya pelajar-pelajar itu tinggal ataupun hidup. Macam itulah ya, lebih kurang. So di sini yang Ustazah cakap tadi. So at-tullabu adalah dia ada nama dia sebenarnya fa'il. Tadi ada kawan kita sebut fa'il. Kalau dah berani sebut fa'il silakan. Ataupun Ustazah mudahkan tadi at-tullabu adalah huwa di dalam fi'il tadi. Ustazah mudahkan dulu ya. Tapi nak ambil term dia terus at-tullabu isim yang berakhir dengan dhammah bu, nama dia fa'il, pelaku kepada fi'il tadi. Ya, yang ya'ishu tu fi'il ya. Okey, lepas tu birahatin dengan selesa lah, bi huruf jar. Pak dia dah bagi terus nama. Ni huruf jar apa tak ingat lagi? Tak? Ya, bi huruf jar. Tadi dah tunjuk kan? Bi huruf jar rahatin. Nampak isim lepas dia baris bawah. Ya, birahatin dengan selesa lah maksudnya ya. Tinggal dengan selesa ya. Hidup ataupun tinggal ya. Pelajar-pelajar itu hidup ataupun tinggal dengan selesa, illa melainkan. Illa dia ada nama dia ya. Nama dia siapa? Illa. Nama dia istithna. Itu nama dia. Maksud dia kecuali ataupun melainkan. Tapi nama kategori dia istithna, maksudnya pengecualian. Okey, tadi huruf jar tertinggal ya. Bi huruf jar, haraf jar ya, tapi rahatin tu dia panggil majrur. Nampak yang dalam hijau tu, majrur. Isim itu dipanggil majrur ya. Kita nak panggil isim majrur pun boleh, nak panggil majrur sahaja pun boleh ya. Okey. Okey. Apa tu? Illa dipanggil huruf istithna. Okey, al-kasula. Al-kasula Maksudnya makan pasu pergi dekat Yong Tahu tu. Okey, so nampak. Okey, senang cerita, buku ni dia dah bagi segala nama. Tapi kita belum kenal semua lagi. Faham? Ya? Kita belum kenal semua lagi untuk kita pakai buku yang colourful ni. Sebab tu kita tinggal dulu. Betul tak? Ya, alhamdulillah. So insyaAllah, okay, ada last question? Ada tak? Akhir. Suhaili, Yan, Fatihah, Amy, Harrison? Tak ada? Faham? Tak ada tu geleng kepala maksudnya faham? Alhamdulillah. Linda ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Ada ya? Bolehlah ya. Kalau dah faham yang tadi isim tu ada rufuk tu, kalau dah faham tu kita boleh guna istilah dia. Fa'il, betul tak? Fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Macam-macam boleh keluar nanti. Tapi nanti Ustazah sebut tu habis muka cuka semua keluar. Sekejap lagi Ustazah sebut fi'il, fa'il, maf'ulun bi, hal, syibhu jumlah, apa semua. Muka cuka semua. Pensan Ustazah. Tak boleh belah tadi. Itulah. Sebab tu Ustazah tak berani nak sebut fa'il tadi dulu kan. Kita sebut dulu isim begini, dialah huwa di dalam tu. Kalau dah faham boleh. Akhirnya matlamat kita akan sebut istilah-istilah tadi juga. Ya. So tak adalah tu insyaAllah. So kita berakhir di sini ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Ya. Bye. Ustazah. Jazakillah. Assalamualaikum.